seperti mana yang kita ni tahu, sekarang ni kita ni berada dalam bulan Ramadanul Karim. Bulan yang penuh keberkatan, bulan yang penuh kemuliaan. Itu kalau kita bila memperkatakan mengenai Ramadanul Karim, sudah setentunya ia berkait rapat dengan amalan-amalan sunat. Bukan sahaja amalan sunat, akan tetapi mengenai amalan yang asas kita ni fardu, iaitu berpuasa. Akan tetapi kalau kita ni menghadapi Ramadan ni hanya untuk berpuasa, tidak cukup rasanya. Pasal apa? Seperti mana dalam hadis qudsi mengatakan, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah telah berfirman bahawa yang mafhum hadisnya, bulan Ramadan ni adalah bulanku dan akulah yang akan memberi balasan setimpal apa yang aku kehendaki ke atas hamba-hambaku, atau kama qala. Jadinya di dalam bulan Ramadan, kalau kita ni hanya berpuasa tanpa membuat lagi amalan-amalan sunat, jadinya satu kerugian bagi kita ni semua. So apa? Sebab dalam bulan Ramadan tu kalau adanya puasa ditambah lagi dengan amalan-amalan sunat, jadi semua ni satu amalan yang mantap, lengkap. Jadinya seperti mana kata Syekh Ibn Adham, salah seorang muridnya datang kepadanya pada satu hari. Satu kata muridnya ni, Syekh, ajarkan kami satu amalan di bulan Ramadan dan beberapa amalan yang boleh mendekatkan kami kepada Allah Azza wa Jalla. Satu kata Syekh Ibrahim Al-Adham, wahai anakku, ingatlah kamu bila mana masuk bulan Ramadanul Karim, perbanyakkanlah kamu beberapa amalan sunat. Di antaranya adalah bersolat sunat, dan di antara yang lain adalah membaca Al-Quranul Karim dan juga berzikir. Dan kata Syekh Ibrahim Al-Adham, perbanyakkanlah kamu dengan menghadiri majlis-majlis ilmu. Sebab apa Syekh? Sebab majlis-majlis ilmu yang seperti mana katanya adakan sekarang ini adalah salah satu taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum rawdatan min riyadil jannah farta'u." Apabila kamu berjalan dan kamu mendapati salah satu taman daripada taman-taman syurga, maka singgahlah kamu di sana. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah itu taman syurga? Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itulah di mana ada halaqah di dalamnya memperkatakan mengenai Allah Subhanahu wa taala, menyebut zikir-zikir Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam bab memperbanyakkan solat-solat sunat, sudah satu fenomena yang telah berlaku sejak dahulu, zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau datang bulan Ramadan, orang akan berkerumun sembahyang tarawih pada malam hari. Solat tarawih pada malam. Akan tetapi solat tarawih ini seperti mana kita ni sudah mengetahui, kita ni baca kitab-kitab, kita ni buka televisyen, kita ni buka radio, hadir seminar-seminar kuliah, ada satu permasalahan yang sering diperkatakan, mana lagi bisa sembahyang salat sunat 8 rakaat kah ataupun 20 rakaat? Yang 20 rakaat ataupun 8 rakaat. Kata para alim ulama yang mana kami nakal daripada guru-guru yang kami talaki, yang kami hadiri, kata para alim ulama, dua-dua bagus, dua-dua bisa. Akan tetapi pilihlah yang mana boleh menyampaikan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ni lihat bila mana orang tu bersolat hanya 8 rakaat, kata ni hukum bis orang pemalas cuma tu lah. Sebabnya kadang-kadang ada pun orang melaksanakan 8 rakaat tu, selepas itu dilakukan olehnya pelbagai amalan-amalan sunat. Ada lagi amalan solat sunat diorang lakukan lain. Cuma tu juga. Akan tetapi di Brunei Darussalam, kita ni bersyukur kepada Allah SWT, kerajaan membuat inisiatif untuk mengadakan 20 rakaat di setiap masjid adalah untuk mendidik kita ni penduduk negara Brunei Darussalam. Untuk apa? Untuk sama-sama hadir ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Bukan sahaja kita ni praktis awal safar ni untuk hadir ke masjid sekali seminggu, iaitu pada hari Jumaat saja, ataupun worst case scenario sekali dalam setahun, iaitu semasa sembahyang sunat Syawal. Jadinya kerajaan tu membuat satu inisiatif untuk melatih diri kita ni untuk hadir ke masjid pada setiap malam. Dan lagi satu bonus adalah bila mana didatangkan para imam-imam at-tahfiz, orang muda yang hafaz Quranul Karim untuk mengimamkan solat tarawih kita ni. Dan yang baru-baru ni ada dalam satu berita yang mana salah satu masjid di negara Brunei Darussalam telah start memulakan pada setiap malam 1 juz satu hari, iaitu di Masjid Sengkurong. Sengkurong memulakan pada tahun ini setiap malam 1 juz pada setiap malam-malam tarawih ini. Jadinya permasalahan dalam solat sunat ni, kadang-kadang kenapa kita ni kalau secara ramah, secara zahirnya di dalam bulan Ramadan kita ni lebih melebihkan solat-solat sunat, akan tetapi mengurangkan ataupun lalai dari segi solat fardunya. Contohnya, selepas bersungkai, lepas solat sunat, lepas sembahyang fardu maghrib, kita ni makan.
jadinya sudah terlalai makan parut kanyang, jadinya terlalaikan ke masjid. Barat rasanya masuk waktu Isya, kita ni hanya bersolat di rumah. Tetapi bila untuk tarawih, kita ni pergi ke masjid. Perkara ni bagus, akan tetapi lebih bagus bila mana kita ni datang ke masjid awal, datang untuk bersolat jemaah, solat Isya berjemaah di masjid dan seraya terus bersolat sunat tarawih di masjid. Sekaligus menyemarakkan masjid. Nah, betul. Sekaligus menyarakkan menaimarahkan Masjid Negara Brunei Darussalam. Dan ada lagi terdapat solat sunat lain yang boleh kita ni lakukan di bulan Ramadan. Contohnya solat sunat tasbih, tahajud, taubat yang mana kita ni lakukan semasa qiyamul lail. Banyak perkara yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat alim ulama ajarkan kepada kita ni mengenai solat-solat sunat. Akan tetapi macam mana kita ni kan practice ourselves ni, kita ni latih diri kita ni untuk mahu bersolat sunat ni. Satu kata Imam Al-Haddad, bila mana kita ni susah untuk bersolat sunat ni, ketahuilah kata Imam Al-Haddad, sesungguhnya masalah itu berbalik kepada hati kita ni. Kenapa? Sebabnya adapun kita ni terlampau banyak membuat maksiat, terlampau banyak memikirkan dunia, satu kita ni berat sungguh untuk melakukan solat sunat, especially di bulan Ramadan. Satu kata salah seorang sahabat, ia pergi kepada Sultanul Awliya, Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, dan beliau berkata kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, wahai Syekhnya, ajarkan kami macam mana kami kan khusyuk di dalam solat sunat tu. Contohnya saja dalam solat sunat tarawih, ada yang bilangannya 8 sehingga ke 20 rakaat. Jadi kadang-kadang semasa sembahyang 8 ke 20 rakaat tu, bilangnya terlalu panjang, bilangannya terlalu banyak, fokus satu beralih daripada fikiran melayang, banyak memikirkan kepada dunia. Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, sepatutnya sebelum kita ni apa saja kita ni lakukan, contohnya dalam bab puasa ataupun solat, yang patutnya sebelum masuk ke ibadah tu sendiri, kita ni lihat apa maksud ibadah tu. Kata Imam Abdullah bin Munqadir, guru kepada Imam Malik, mengatakan makna ibadah tu sendiri adalah sebelum kita ni kan solat puasa tu, kita ni merasakan al-khudu' wal-dhul, kita ni merasakan kerendahan diri kita ni kepada Allah Azza wa Jal, merasakan diri kita ni hina di depan Allah Azza wa Jal. Kalau kita ni boleh merasakan betapa hinanya kita ni, bila mana kita ni mengangkat Allahu Akbar, bila mana kita mengangkat Allahu Akbar ni, kalau kita ni boleh merasa Allah tu maha besar, kita ni boleh merasakan bahawa kita ni banyak dosa di hadapan Allah Azza wa Jal, kita ni boleh merasakan kita ni hina di depan Allah Azza wa Jal. Inilah yang kita ni boleh merasakan nikmatnya sembahyang, khusyuknya di dalam sembahyang, dan seraya mendapat merasa halawatul iman, iaitu kemanisan iman di dalam sembahyang. Dan memang adat kita ni di Brunei Darussalam, memang 20 rakaat tu indah berhenti. Setiap rakaat tu fadlan minallah wa ni'mah, ada lagi yang doa selepas 4 rakaat. Satu, kalau akan mencari contohnya, kalau kita ni bersolat di rumah sendiri ataupun bersolat bersama keluarga dalam function sendiri, boleh kita ni ubah ataupun tambah perkara ni selepas solat sunat tu, selepas salam kita ni adakan dengan zikir-zikir. Ni seperti mana yang telah HM telah membagi tahu kita ni, His Majesty ke bawah duli, untuk menyarankan kita ni negara Brunei Darussalam untuk menjadi salah sebuah negara zikir. Bukan sahaja kita ni bangga Syekh baru-baru ni negara Brunei Darussalam dilihat sebagai negara yang melaksanakan hudud. Betul. Akan tetapi juga sebelum itu Brunei sudah famous dengan adanya tema Brunei Darussalam adalah negara zikir. Jadi para belia di luar sana, apa yang patut kita ni buat, kita ni bangkitkan semangat negara zikir ni dengan adanya mengadakan zikir di setiap salat-salat kita ni. Okey, kadang-kadang belia mengatakan, ustaznya, indah rupa siap bah kalau zikir macam la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita ni adakan satu lagi alternatif, methodologies. Ada beberapa methodologies dalam berzikir ni. Ada yang kadang macam contohnya la ilaha illallah. Kita ni alunkan zikir tu. Kata para alim ulama, walaupun macam mana kita ni berzikir, selagi mana ia lurus di dalam syarak Islam, walaupun kita ni berlagukah, beralunan ataupun tidak beralunan, selagi mana ia boleh menyampaikan kita ni kepada Allah Azza wa Jal, inilah yang patut kita ni praktikkan untuk memantapkan lagi solat sunat kita ni disertakan dengan zikir. Dengan itu bukan sahaja kita ni mendapat pahala solat sunat, akan tetapi kita ni juga berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah ya. Ini kalau memperkatakan, kalau tadi sembahyang sunat tarawih memang waktunya selepas sembahyang fardu Isya. Dan kalau orang Ketan ini memang ingin mengetahui juga selain daripada solat-solat
yang telah pun dikatakan tadi, sembahyang sunat tasbih, tahajud. Ini kalau dapat disentuh juga waktu-waktunya ni, Ustaz. Mengenai salat sunat yang lain sepertinya salat sunat tahajud, salat sunat tasbih, kalau dalam bab Islam mengenai bab salat, telah alim ulama fuqaha mengatakan bahawa adapun masa-masa tahajud itu adalah semestinya selepas sembahyang fardu Aisyah, ketani melelapkan mata sedikit, dan ada setengah ulama mengatakan hatta ketani terlelap 1 second sahaja sudah cukup untuk dia iktiraf ketani tidur selepas Aisyah. Dan adapun masanya adalah nisful lail, iaitu selepas tengah malam 12 hingga pukul 4 ataupun sebelum masuk yang waktu subuh. Dan para alim ulama telah berselisih pendapat. Di dalam hadis Imam Bukhari mengatakan nisful lail itu mana satu yang paling berkat. Telah bersabda Nabi Muhammad SAW telah memberitahu para sahabat, nisful lail itu yang paling berkat, yang paling katanya hampir kepada Allah Azza wa Jal adalah bila mana waktu itu paling ramai orang tidur dan ketani bermujahadah untuk bangun berqiyam kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tidak hanya ditumpukan, biasanya ketani melihat 10 malam yang terakhir. Macam mana ni Ustaz di awal-awal permulaan bulan Ramadan ini? Itulah fenomena sekarang ni kalau ketani lihat, kebiasaannya memang undeniable. Kebiasaannya kalau ketani lihat pada bulan Ramadan, the first week of Ramadan, pada minggu pertama Ramadan, masjid penuh dengan jemaah. When it comes to second week of Ramadan, bila datang minggu kedua Ramadan, kadang-kadang dia sampai setengah safa tu diisikan. Sahabat terbalik dengan mana manhaj, metodologi para alim ulama, para sahabat dulu, semakin masuk ke 10 hari terakhir Ramadan, semakin ramai, semakin padat. Hatta kalau di negara luar terlihat ada yang beriktikaf di dalam masjid, tidur dalam masjid, sentiasa melakukan ibadah dalam masjid. Jadi ni yang kita ni mahu tukar untuk diri kita ni sendiri ni, bila masa masuk ke 10 Ramadan terakhir, meraih peluang di sana. Meraih peluang di mana yang ada terdapat di dalamnya malam Lailatul Qadar. Jadi di sini kita ni lihat bukan sahaja kalau kita ni kan tarus ke 10 terakhir itu, kita ni perlu ada we must have our basic foundation. Tadi mesti ada kita ni punya foundation yang kukuh itu. Jadinya macam mana akan membuild foundation ini adalah dengannya pada awal Ramadan ini kita ni sudah cinta kepada amalan sunat tu. Kita ni sudah sayang kepada amalan-amalan fardu dan lebih cinta juga dengan amalan sunat. Dengan adanya perkara ini, kita ni boleh memantapkan iman kita ni dengan memaksimiskan iman kita ni. Bila mana masuk bulan 10 hari terakhir Ramadan, kita ni lebih terasa sayang kepada Ramadanul Karim, kita ni lebih cinta kepada malam-malam Ramadan, sehingga kita ni terasa rindu untuk mencari malam Lailatul Qadar yang dikatakan di dalam Quranul Karim malam lebih baik daripada 1000 bulan. Inilah yang kita ni semua mahukan. Mudah-mudahan kita ni semua akan mendapat malam Lailatul Qadar ini. Amin. Allahumma amin. Jadi sebagai kesimpulannya di sini, bagi apa tajuk yang kita perbincangkan, memperbanyakkan solat-solat sunat, bagaimana? Okey, kesimpulannya di sini, wahai para belia-belia, para penduduk negara Brunei Darussalam, termasuk saya sendiri, jom mari kita ni sama-sama kita ni start muhasabah diri kita ni. Kalau bukan Ramadan ni lagi, bila lagi kan kita ni berubah? Kalau bukan Ramadan ni as a turning point for us, bukannya Ramadan ni sebagai kita ni tempat kita ni untuk mengubah diri kita ni to be a better Muslim, untuk menjadi Muslim yang lebih baik, Muslim yang lebih hebat. Bila lagi? Jom kita ni sama-sama memperbanyakkan solat-solat sunat, bukan sahaja selepas fardu. Sembahyang fardu diadakan dengan qabliyahnya, ba'diyahnya, akan tetapi juga kita ni meriahkan Ramadan kita ni dengan adanya bersolat sunat tarawih, bersolat sunat tasbih, tahajud, sehingga kita ni boleh merasakan kehambaan diri kita ni kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga kita boleh merasakan kelazatan beribadah di dalam bulan Ramadanul Karim. Alhamdulillah ya Ustaz ya. Mudah-mudahan ini berguna kepada semua dan menjadi panduan dalam kita meniti hari-hari di bulan Ramadan ini ya. Insya-Allah. Insya-Allah berjumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.